الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ini hormati pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa Masjid Nurul Ihsan, datuk-datuk, para imam, para bilal, para asatizah, seterusnya para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berikan kesempatan untuk sama-sama dapat mengerjakan solat subuh secara berjemaah, dan kita dapat meneruskan kuliah subuh kita pada pagi ini. Kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Pagi ini kita menyambung pada muka surat 72, hadis yang kedua di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indahu faqala lahum haina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, ada beberapa orang sahabat di kalangan Ansar telah meminta, iaitu minta sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Ansar ni golongan yang menanti umat Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan golongan penduduk Madinah lah, golongan Ansar. Ansar ialah penduduk asal Madinah yang menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantunya. Itu golongan Ansar. Jadi golongan Ansar ni dia datang minta sedekah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
maka diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bagi. Kemudian mereka meminta lagi dan diberi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga habis apa yang ada padanya. Minta bagi, minta bagi, minta bagi. Susah macam begitu kan. Kita sekali orang minta boleh bagi, 2 kali jadi macam jadi ini. Datang lagi kepada kita, pandai sudah kita mengelak dulu. Belum lagi dia minta sudah kita lari. Nabi ini minta dia bagi, minta sampai habis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apa jua kebaikan yang ada di sisiku tidak akan kusembunyikan daripada kamu. Ini sifat Nabi kan? Maknanya apa yang benda ada yang ada pada dia, dia tak akan sembunyi, dia akan bagi itu apa-apa pun. Dan sifat Nabi ini memang dia kan Rasulullah pada utusan Allah, Rasul. Dia bukan sekadar Nabi, tapi dia Rasul, utusan Allah, yang mana tugas mereka ini menerima wahyu dan menyampaikan wahyu. Kalau Nabi itu saja ada yang menerima, tapi tak wajib dia hanya menyampaikan. Tapi bila Rasul, maknanya dia terima wahyu dan dia sampaikan. Dan antara sifat Nabi ini maknanya dia apa-apa yang ada pada dia tidak akan disembunyikan. Kebaikan dan sebagainya dia akan bagi apa yang ada. Sesiapa yang hendak menjauhkan diri daripada kekejian, apa yang disebut dalam kekejian ini, iaitu sifat meminta-minta. Sifat meminta-minta. Dijauhkan Allah daripada kekejian itu. Kita kalau minta sekali tak ada masalah tuan-tuan. Mungkin dalam kesulitan, kepayahan, nak minta tolong tu tak ada masalah. Dan pasti orang akan tolong. Ada, tak kita boleh. Tapi kalau jenis meminta-minta ni, satu sudah jadi penyakit dan budaya. Susah asal jumpa orang minta. Asal jumpa orang minta. Nak sebut dia susah, tengok pacar indera sempurna. Dia boleh berusaha sebenarnya. Tapi nak cerita, sifat meminta-minta ni sudah menjadi kebiasaan pada dia ni. Sampai hilang rasa malu. Biasanya kalau kita minta sekali, nak masuk minta kedua kali, malu sudah begitu kan. Malu. Ini dalam malu ni. Dia memang sudah jenis perangai dah. Tabiatnya. Ini Nabi sebut ni. Meminta-minta. Dikatakan meminta-minta itu termasuk di dalam benda yang keji. Benda yang keji. Sesiapa yang nak dijauhkan daripadanya kekejian, itu sifat minta itu, maka Allah jauhkan daripada kekejian itu. Sesiapa yang inginkan kaya jiwanya, dikayakan Allah. Dan sesiapa yang sabar menghadapi penderitaan diri, kesabaran oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah. Dan tiada pernah seseorang itu diberi kurniaan yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ini ada sifat, dia ada kaitan dengan sifat sabar ni, sebab kita masuk ke dalam bab sabar. Jadi bagaimana sedekah satu hal, kemudiannya sifat meminta-minta itu satu hal, sifat kekejian itu satu hal daripada minta sedekah itu, daripada meminta-minta, sifat minta-minta itu. Dan dia ada kaitan pula dengan apa? Jiwa seseorang. Last sekali hadis ini sebut berkaitan dengan sabar.
Maknanya hal sedekah ada kaitan dengan sabar. Jangan sampai meminta-minta juga ada kaitan dengan sabar. Kemuliaan jiwa seseorang itu juga ada kaitan dengan sabar. Jadi semuanya ini Nabi nak ceritakan kepada kita hal-hal sedemikian yang semuanya ada kaitan dengan sabar. Kalau dia susah, perlukan bantuan, nak minta sekali, tidak masalah. Minta tolong, itu tidak masalah. Dan dia ada hak di situ. Contohnya lah kalau kata kerajaan menyediakan bantuan untuk B40, apa lagi? B50, adakah B50? Dah tahu lah, macam-macam lah dia punya kategori itu kan. Kita ada hak di situ, itu kita boleh minta, tak ada masalah. Tapi kalau orang limpas kopi lipat dia, kau minta, mungkin sekali boleh lah. Tapi asal dia jumpa orang minta, so jadi tabiat, itu masalah. Apa pengajaran hadis ini? Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, hadis ini menunjukkan kemurahan, sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana junjungan memberikan apa sahaja tanpa disimpan untuk dirinya. Orang minta kepada dia, dia bagi. Macam Ansar tadi minta, dia bagi. Kalau dalam bab sedekah ini, kita tahu sifat Nabi ini macam mana bab sedekah. Nabi ini sangat pemurah. Di dalam bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, Nabi ini pemurah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, Nabi ini sangat pemurah. Ini sifat Nabi ini. Jadi kita ni dah lama lagi Ramadan ni, 2 bulan, tak sampai lagi lah 2 bulan lebih kurang. Jadi biasanya masuk bulan Rajab ni, pada diri Nabi pun sudah orang kata teringat kepada Ramadan. Masyhur yang kita selalu doakan ataupun kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tu masyhur doa ni, pakak baca lah. Supaya Allah Ta'ala berikan keberkatan kita pada bulan Rajab dan Sya'ban ni. Berkat macam mana? Antaranya bulan Rajab, bulan Sya'ban ni kita banyakkan ibadah. Dan tiadalah ibadah-ibadah khusus di dalam bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban. Tapi banyakkan ibadah. Tak pernah puasa sunat, belajar. Orang perempuan yang tak habis-habis lagi qada puasa yang tahun lepas, saya kasih habislah. Kita ni bagi ingat kepada isteri kita. Mana lagi belum habis tu apa? Ni kena buat sudah ni. Mau dekat Ramadan juga. Kita yang jarang-jarang bersedekah, makanya bulan Rajab, bulan Sya'ban ni kasih belajar sedekah. Nanti masuk bulan Ramadan nanti sepatutnya lebih kerap kita bersedekah berbanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban ni jauh daripada Quran. Kasih dekat-dekat lah. Setiap hari kena baca. Nanti bulan Ramadan kena memperbanyakkan membaca Al-Quran. Pada bulan Rajab, bulan Sya'ban ni kita minta supaya kita ni ringan datang berjemaah di masjid 5 waktu sehari semalam. Nanti masuk bulan Ramadan, benda itu sudah jadi biasa. Jadi tidak menjadi satu keberatan kepada kita. Itu namanya berkat. Berkat kita berada bulan Rajab, berada bulan Sya'ban. Berkat kenapa? Bertambah amalan kita. Masuk bulan Ramadan, insya-Allah kita mengharapkan keberkatan bulan itu sendiri, dan kita juga akan ringan untuk melakukan ibadah. Tapi kalau 2 bulan sudah teringat raya sambut macam mana, sudah cerita baju raya macam mana, langsir raya macam mana, kan, apa lagi, sofa di rumah tu macam mana, kan, mau raya saudara. Kan, ada satu video viral semalam. Dia kata, apakah tanda-tanda Ramadan mahu tiba? Kita pun memikir juga kan. Misalnya kalau Ramadan mau tiba ni, orang sibuk tengok anak bulan apa semua kan.
Tapi kita kata, apakah tanda-tanda Ramadan mahu tiba, dia kata, ataupun raya semakin hampir. Last sekali dia kata, tanda-tanda Ramadan ataupun raya mahu tiba, jumlah COVID meningkat. Dia bilang, astagfirullah. Tapi tengok kemarin macam meningkat tau kan, 9,000. Baik, kita risau juga ni kan. Bukan risau apa, risau jangan kacau Ramadan lah. Kan kita ni Ramadan kalau boleh jangan nama macam tahun lepas lah. Kita mau ibadah biasa kan. Itu gitu. Tapi sekarang tu dah meningkat 9,000 lebih. Harap-harap tidaklah sampai membawa dalam tempoh 2 bulan ni, tidaklah sampailah membawa Ramadan kan. Ala kulli hal, itu semua ujian itu. Jadi Rasulullah ni sifat dia memang pemurah. Dia bagi, orang minta dia bagi, dia bagi. Hari ini pun kalau kita lihat orang mau minta-minta ni, tidak salah nak minta, itulah kata minta sekali tak apa. Tapi dia sudah menjadi trend, menjadi tomian. Kalau kita berjalan di mana, di depan Wawasan Plaza dan di depan di kawasan stesen bas yang baru tu bah, sebelah Imago tu kan, traffic lights itu budak-budak bah, budak-budak berani oh. Kita ni risau tengok, tapi selamba je dia pergi tengah-tengah, dia ketuk, dia minta. Ini budaya ni. Kalau kita pergi Lahad Datuk, memang kita nampak kan, Datuk di bandar itu. Adik saya pernah kemalangan disebabkan itu. Mau mengelak dorang ni, pop langgar kereta orang belakang melanggar dia. Berlaku. Dan kita lihat pun, Allah, ada hadis juga yang menceritakan sifat meminta-minta ni. Ini akan sampai hadis tu. Sifat meminta-minta ni bila kembali kepada Allah di akhirat nanti, iaitu dalam keadaan muka dia ni tak ada pun sedikit isi, maknanya rangka. Kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan muka ni rangka, tiada pun sebarang isi. Kita ni kalau ada jerawat sikit pun risau sudah kita kan. Orang perempuan lagi lah kan? Tu siapa yang buat bisnes beauty tu kan, kecantikan tu, laku boleh jadi kaya raya. Sebab kenapa? Orang mau cantik. Tapi akhirat nanti, orang yang dunia ni hidupnya meminta-minta, akhirat nanti kau akan kembali dalam keadaan mukamu tak ada isi. Bayangkan dahsyatnya. Dan kita balik pada tadi ni, bayangkan budak-budak kecil. Allah, kesian. Kesian. Itulah kalau pihak berkuasa, carilah jalan macam mana nak tolong orang ni. Kadang-kadang dia satu image kepada kita umat Islam ni. Yang minta tu kan orang lain tu, orang Islam tu kan. Jadi image kepada kita orang Islam kan. Patutnya ialah bagikan kefahaman terhadap apa yang Nabi sebut berkaitan dengan sifat meminta-mintaan. Dia sudah jadi tabiat. Nah, tabiat, budaya. Ini susah kalau jadi budaya ni nak bendung tidak sedari awal. Kita akan lihat dah nanti bandar KK ni, itu di KK. Sikit hari lagi ni, jangan heran kalau di sini pun ada. Di traffic Pekatan ni kan, ada. Wallahu a'lam lah, mungkin sudah ada. Kadang-kadang tengah-tengah kita makan-makan pun ada datang minta. Kadang minta tu dia hulur dulu ayat Quran. Tuan-tuan perasan tak? Saya bukan nak kata apa, tapi kita perhatikan, kita ni kalau dengan ayat Quran ni pun cair juga kita kan. Cair juga ya Quran ni kan. Tapi kalau engkau berniat seolah-olah mempergunakan ayat Quran itu untuk mendapat keuntungan dunia, sama nang qalilah, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Ibarat ayat Allah Ta'ala tu kau niagakan dengan harga yang murah. Maknanya sudah melihat bahawa Quran itu kau gunakan untuk dunia,
Ini satu benda yang besar, kesalahan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ada, tuan-tuan, kita kadang-kadang hal-hal begini, soal sedekah itu satu hal. Tapi bila, inilah Nabi nak pesan, jangan sampai satu tahap kita minta sedekah, tapi dia sudah menjadi tukar kepada sifat meminta-minta. Maknanya dia cari jalan mudah, sepatutnya dia kena berusaha untuk mencari rezeki Allah, tapi dia menjadikan meminta-minta itu sebagai sumber utama dia. TV3 pun pernah bongkar, kan? TV3 pun pernah bongkar di KL yang yang orang yang minta apa semua, kan, dalam keadaan kakinya kudung, tangannya kudung. Tapi bila dibongkar, dia tengok betul-betul kan dia susah, ikut dia mana, dia begini, selesai dia minta-minta balik, dia ikut, orang selidik apa semua. Rupa-rupanya kaki tak kudung pun, tangan pun tak kudung, kan. Siap lagi tengok apa semua. Last sekali dia jadi pakaian biasa orang. Kemudian masuk pula kenderaan mewah lagi, kereta Alphard tu. Kan? Alphard. Atau orang pergi kejar, orang pergi temu ramah apa semua. Dia kata pendapatan dia daripada dia meminta-minta tu, pengemis tu. Dia panggil pengemis, kan? Dia minta sedekah. Itu pendapatan utama dia. Bahkan ada setengah orang ni dia letak kaki pula. Kau sana, kau di sana. Itulah tuan-tuan buktinya orang Malaysia ni sangat-sangat pemurah. Betul tak? Kita lah. Tapi ialah soal pahala tak pahala, itu belakang kira lah. Maknanya kau bagi itu pun memang pahala lah. Tapi bagaimana orang mengambil kesempatan, bahkan disebut dalam Nabi sebut ni, sifat meminta-minta tu satu benda yang keji. Kalau betul dia susah, tak ada masalah. Tapi bagaimana orang ambil kesempatan, bahkan orang menggunakan atas nama agama lagi. Ini lagi teruk. Ini lagi teruk. Nah, itu yang kita sebut, dia datang, dia hulur pada stiker ayat kursi dengan tisu, bagi ikuti, bagilah berapa-berapa saja dia bilang. Kan, ya Allah, saya secara ni saya pernah sembang dengan makcik tu. Dia kata, makcik duduk makan, marilah sekali saya belanja. Saya kata, tak apa. Dia kata, sudah makan sudah. Duduk. Tapi kita beritahu lah, makcik kata, kalau betul susah, alhamdulillah, tak apa, ada orang bantu. Tapi kalau sekiranya kita ni ada usaha lain lagi, kita mampu buat kerja apa lagi semua, dengan cara kita menggunakan ayat Quran ni bagi, lalu orang bersedekah, jangan. Takut kita merendahkan martabat ayat Allah Ta'ala tu. Itu tak. Carilah kaedah macam mana, makcik usahalah macam mana sempurna tubuh badan yang Allah bagi, ikhtiarlah, kerjalah macam mana. Jangan benda ni menjadi tabiat. Bila jadi tabiat, kita cerita hadis tadi tu. Terima kasih nak. Dalam hatiku, alhamdulillah aku telah menyampaikan. Syukurlah, nanti setelah menyampaikan. Rupa-rupanya jumpa liputan, kita berjalan di Karabunsing pun ada di situ. La ilaha illallah, kan sudah insaf. Kita bagi nasihat liputan, alhamdulillah, syukurlah kata kita tu sampaikan. Pergi Karabunsing, jumpa di sana. Lala sekali kita pun mau, makcik kenalkah saya? Kalau ada yang kenal tu dia malu-malu apa semua, terus dia lari, terus dia jalan tempat lain. Ada setengah orang tu, tapi janganlah sampai kita jatuhkan air muka dia. Ini kadang-kadang ada setengah orang tu dia marah. Betul kau ni susah, apa pun? Jangan sampai begitu, kan? Kita pun dah tahu dia susah kan tidak.
tapi kita sampaikan secara hikmah. Kan? Mungkin sekali yang pernah kita jumpa, mungkin dia susah. Tapi itulah kata, jemput datang pun orang juga ni, sama juga ni. Pergi karang musik, dia juga ni. Tidak boleh ni, tabiat sudah ni. Tabiat sudah. Jadi kalau kita nak tegur dia apa semua, mungkin asbab kita tegur dia berubah. Ataupun sudah kita tegur tak berubah, itu kita lepaslah. Gitu. Yang kedua, kekayaan sebenar bukan dengan pemilikan harta yang banyak, tetapi kekayaan sebenar adalah kaya jiwa, tidak menjatuhkan maruah diri dengan meminta-minta. Tengok. Malu itulah malu tuan-tuan, malu. Kita ni susah macam mana pun, dalam kesempitan macam mana pun, orang bilang nak minta tolong ni jalan akhir lah orang bilang. Jalan akhir. Selagi mana kita boleh usaha, kita usaha. Selagi mana kita boleh usaha, kita usaha. Kalau tak ada jalan dah tuan-tuan, itu jalan akhir lah. Itu pun bukan apa istilah minta-minta, kita nak minta tolong. InsyaAllah kita bagi tahu tempoh-tempoh tertentu, kita akan selesaikan macam mana. Itu kira jalan akhir lah. Tapi ini bukan, itulah kata, minta-minta ni dia menjatuhkan maruah sebenarnya. Maruah kita ni, muruah yang ada pada jiwa kita. Orang yang berjiwa kaya bukan terletak pada harta, tetapi jiwa kaya ni dia ada maruah dia. Dia ada maruah dia. Cara untuk menjatuhkan maruahnya sendiri itu adalah dengan cara meminta-minta. Hakikatnya dia menjatuhkan maruahnya sendiri. Na'udzubillah. InsyaAllah kalau kita mengaji ni tuan-tuan, belajar apa semua, lain orang yang ada maruah diri dan pada dirinya itu ada ilmu. Dia dapat mengimbangi mana-mana yang patut, mana yang tak patut. Yang ketiga, antara sifat dan akhlak Muslim sejati adalah memelihara kesucian atau maruah diri, tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, dan bersabar di atas segala kesusahan termasuk kefakiran. Ini sifat akhlak seorang Muslim. Susah macam mana pun, dia meletakkan Allah di tempat kebergantungan yang utama, tempat kita bergantung. Kan? Lain orang yang susah, bila dia bergantung kepada Allah, berbanding dengan orang yang susah dia bergantung kepada makhluk lain. Tuan-tuan, kalau bergantung pada makhluk, susah sikit cari makhluk, susah sikit cari makhluk, kan? Tapi kalau orang yang bergantung kepada Khaliq, iaitu pencipta, iaitu Allah Ta'ala, susah sikit dia akan mengadu kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan ada jalan. Ini itu kadang-kadang kita sebelum kita pernah cerita, kita kalau nak bantu fakir miskin, mungkin kita sebagai umat Islam ialah wajib orang yang mampu, cukup haul dan nisab, ada kemampuan, ada harta sebagainya, cukup haul dan nisab, wajib kita keluarkan zakat. Dan zakat ini adalah hak milik asnaf. Okey. Siapa yang mentadbir zakat ini, kita melihat pun di mana-mana negeri-negeri, kalau kita di Sabah ada pusat zakat dan sebagainya. Itu kadang-kadang bukan hanya sekadar, kalau kita melihat, bukan hanya sekadar memberikan mereka orang susah, bagi wang ringgit, bagi wang ringgit. Tidak. Maknanya dengan wang zakat itu macam mana nak tolong mereka ini merubah kehidupan supaya jadi fakir itu berubah, bukan menjadi fakir, miskin itu bukan jadi miskin. Adalah kaedah-kaedah orang buat dan sebagainya untuk memanfaatkan wang zakat. Kan?
Itu bagi zakat. Kita kalau nak bantu orang miskin, orang fakir, kan hari ini NGO, siapa-siapalah, badan-badan manapun, kadang pergi hantar bantuan dan sebagainya. Hantar bantuan, yes, tetapi itu perlu. Tapi kalau itu semata-mata tidak akan memberikan manfaat yang panjang kepada orang. Makan minum ni habis begitu saja. Itu penting. Bila kita hantar bantuan, jangan lupa bagi juga bantuan dari segi rohani. Rohani. Bila dia susah bagi datang, temu, ceritalah segi Bu, macam mana, gini. Sembayang, kena jaga sembayang. Pesan, babak benda basic ni kena pesan. Sebab kita melihat, tuan-tuan, kalau nak sebut fakir miskin ni dalam hidup sahabat Nabi, cuba tuan-tuan kita baca sejarah. Di mana sejarah pun. Fakir kita, miskin kita tidak lagi sesusah fakir macam Nabi SAW. Fakir kita, miskin kita, insya-Allah boleh lagi makan sarapan pagi, makan tengah hari, kira hari itu boleh makan lagi lah. Tidak sampai berikat perut sampai 3 hari berturut-turut seperti macam mana Nabi SAW. Dan diceritakan, digambarkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, isterinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, baca kehidupan orang berkeluarga, adalah orang yang susah, fakir miskin, tuan-tuan. Kan, bila Rasulullah pernah balik daripada pagi, pergi balik ke rumah, tanya Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah, hari ini adakah yang benar kita boleh makan? Fatimah kata tak ada. Rasulullah kata apa? Kalau begitu aku puasa. Kita hari ini susah kita. Pernah kita balik rumah, tanya isteri kita, apakah ada lagi bang? Ada tu biskut, kurang-kurangnya pun biskut ada lagi lah. Ada lagi lah kita. Benda yang boleh dimakan. Tidak seperti mana Rasulullah tanya Sayyidatina Fatimah. Susah, tuan-tuan. Sayyidina Ali pun begitu. Sayyidina Ali bila kahwin dengan Sayyidatina Fatimah, Allah, digambarkan suasana keadaan dia tu bukan hidup mereka ni adalah miskin. Tapi macam mana kemiskinan mereka itu, dan Nabi selalu pesan ni, fakir ini membawa kepada kekufuran. Ni ancaman Nabi. Memang betul. Fakir ini boleh membawa kepada kekufuran. Kadang kalau zaman kita dengan fakir itu boleh keluar daripada Islam. Berlaku. Sebab kenapa begitu? Sebab bukan sekadar dia fakir pada harta, miskin pada harta, tapi paling besar miskin jiwanya, fakir jiwanya, akhir sekali habislah dia jadi kufur. Jangan sampai miskin jiwa kita, fakir jiwa kita daripada agama. Itulah bila kita nak bantu orang yang susah, bantu secara material itu perlu, tapi perlu juga dan sangat perlu bila kita bantu dari segi seluruh rohani. Kan? Kadang-kadang ikut kebijaksanaan kita lah. Contoh. Kalau kita nak bantu orang miskin, ataupun kita buat contoh beginilah, masjid kita alhamdulillah lazimnya pada tiap-tiap tahun kita membantu ahli-ahli qaryah kita kan, tiap Ramadan kan, antar bantuan yang mana susah. Teruskan, itu benda yang baik. Adalah tempoh PKP dia macam tahun lepas. Teruskan. Kalau ditakdirkan tahun ini lagi membantu ahli-ahli qaryah kita yang susah, itu satu perkara. Apatah lagi kita bawa nama masjid. Oh, tuan-tuan, memang sangat menyentuh hati. Kita kena tahu ahli-ahli qaryah kita mana yang susah, mana yang fakir, mana yang miskin. Jangan tunggu orang datang ke masjid, kita kena turun cari. Di samping kita hantar bantuan, begitulah kami daripada IDK Masjid. Sambil-sambil cerita, borak-borak, ajak dakwah. Ada masa mari datang ke masjid. Ini kita punya acara malam Jumaat.
adalah kita baca Yasin. Makan-makan tu datanglah. Subuh setiap hari Ahad, selepas subuh ada makan-makan, di beranda lagi, cantik beranda kan. Tadi contoh kan. Bagi tahu gitu. Jadi kurang-kurangnya dia dapat secara material daripada kita. Dalam masa yang sama kita boleh sentuh berkaitan dengan rohaninya. Tidak mustahil tuan-tuan, asbab daripada yang itu. Yalah, tidak ramai pun, kurang-kurang seorang dua boleh mampu datang ke masjid, dan bermula daripada situ dia akan merasa bukan sekadar dia fakir, bukan dia susah dan sebagainya, tetapi kurang-kurangnya jiwanya juga turut terpelihara. Kerja begini tuan-tuan, kerja begini ini yang banyak buat siapa dia? Gereja yang banyak buat. Sanggup masuk kampung-kampung begini-begini. Saya pernah ada pengalaman bersama dengan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah. Masuk pedalaman. Yang muslimnya minoriti, yang non muslimnya majoriti. Kami buat program tu dengan orang kampung sebagai apa semuanya. Bila balik dan kami datang semula, dia orang boleh cerita lagi. Dia kata, Ustaz, 2 hari lepas ada dia bilang pendakwah ni datang. Kalau kita bawa beras, kita bawa apa semua, dia orang lebih lagi daripada yang itu. Tengok. Nak cerita benda ni, kita bila bagaimana kita nak menyelamatkan golongan fakir, golongan miskin ni, supaya jangan sampai jatuh ke arah menjadikan miskin dan fakir itu kepada kekufuran, dan juga kita dapat semai hati mereka ini supaya kembali kepada Allah Ta'ala. Itu sangat penting. Yang keempat, setiap orang Islam dikehendaki bersifat pemurah dan tidak digalakkan bersifat meminta-minta. Pemurah ni jangan tunggu kita kaya. Begitu juga sedekah. Jangan tunggu kita kaya. Kalau tunggu kita kaya, ya mana kaya-kaya lah kita. Tidak. Tapi apa formula Nabi kalau sedekah ni? Nabi kata kalau kamu nak kaya, banyakkan sedekah. Nak kaya, banyakkan sedekah. Kita tunggu kaya baru nak sedekah, itu salah. Formula yang salah. Cuba kita lah tengok orang yang kaya di Malaysia, di kalangan orang Islam lah. Cuba tuan-tuan tengok dia punya backgroundnya. Yang jadi hebat dalam bisnes, cuba tengok dia punya backgroundnya. Diorang punya pemurah tu luar biasa tuan-tuan. Jangan hairanlah kalau Allah Ta'ala bagi mereka ini berjaya dan kaya. Kita pun kalau nak berjaya pakai kaya apa semua, banyakkan sedekah. InsyaAllah banyakkan sedekah itu tidak akan membawa kita kepada menjadikan kita ni orang yang suka meminta-minta. Yang terakhir, umat Islam hendaklah bersifat sabar, kerana kesabaran adalah sebaik-baik kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita sabar. Ini susah juga ni. Diuji dengan fakir kena sabar, diuji dengan miskin kena sabar. Dia ujiannya ada dua. Ujian dengan kepayahan, musibah dan sebagainya, dengan ujian nikmat. Nikmat juga ujian. Bila sebut ujian ni, maknanya pokoknya kita kena sabar, itu saja. Bila kita timpa musibah, sabar dulu. Sama juga kalau orang diuji dengan nikmat, kena sabar. Iaitu dalam kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itu kena sabar. Diuji dengan
kita nak mengerjakan taat kepada Allah. Salat subuh kata. Nak bangun tu tuan-tuan bukan mudah. Apatah dia datang berjemaah di masjid. Kan? Sabar. Nikmat cukup banyak. Kereta ada, rumah ada, sihat pun sihat, apa semua. Itu semua nikmat. Dan bagaimana orang sabar terhadap nikmat? Iaitu bertambahnya syukur mereka dan juga meningkatkan amal ibadah mereka kepada Allah. Ini orang sabar dalam nikmat. Dalam musibah dia sabar. Itu biasa, kan? Jadi sabar ini satu perkara yang besar. Sabar dalam kebaikan. Terus kan itulah kata orang datang minta kepada kita, kena sabar. Kadang-kadang jangan terus kita jerkah. Apa kau ni? Datang lagi minta, datang lagi minta. Ada orang gitu kan, kesian bang beliau. Kan? Sabar. Kau bagi, yes. Kalau kau bagi, kalau kau mau bagi. Kalau tak bagi, jangan jerkah dia. Sebab itu barangkali itu ujian untuk kita. Kebetulan budak-budak dah pula bawa duit kan. Alah, dia dah duit itu. Siap dia bawa keluar lagi dia punya handphone, boleh scan bus di sini, dia bilang. Ui nak, hebat juga peminta sedekah ni. Tak beli cash, boleh dapat guna bus. Sabar. Jadi kita kena sabar. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, bagaimana menceritakan tentang perihal sedekah, perihal tentang sifat meminta-minta, perihal tentang kemuliaan diri, dan akhir sekali Nabi SAW menyatakan sabar. Sabar di dalam hal-hal tadi. Kan orang datang minta, sabar, bagi kalau ada. Meminta-minta, jangan sampai kita ini terjebak ataupun jatuh kepada sifat meminta-minta disebabkan kita tidak sabar dalam mencari apa? Berusaha mencari rezeki. Susahlah aku membuat kerja begini, susahlah. Semua dia rasa susah. Jadi dia cari jalan mudah dengan cara meminta-minta. Maknanya tidak sabar. Kekayaan diri, sebab meminta-minta itu boleh menjatuhkan maruah, dan itu sebenarnya jalan untuk menjatuhkan maruah diri. Jadi kena sabar. Mudah-mudahan insya-Allah sepotong hadis ataupun satu hadis yang kita bacakan pada pagi ini agar dapat memberikan petunjuk kepada kita di dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan sambung pada minggu hadapan. Ada soalan? Tidak soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.